Dalam kitab ni sebahagian tuan-tuan dah hafal pun hadis ni. Dia sangat masyhur hadis ni, dan saya sangat yakin besar dah boleh hurai hadis ni. Dia mudah hadis ni dan sangat disebut oleh tuan-tuan guru dan para asatidzah di mimbar, di majlis ilmu dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Al-hadithu Rabi'u wa thalathun An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika dha'ful iman. Muslim. Ada lagi seorang sahabat yang masyhur, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia sahabat ni masyhur, kita dah baca nama Abu Sa'id pada hadis yang ke-32 yang lalu, ke surah 351. Nama Abu Sa'id ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik, tetapi dia masyhur dengan kunyah Abu Sa'id Al-Khudri. Antara 10 orang sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tertinggi ini kira paling hebat lah. Dengan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sayyidat Jabir bin Abdullah, Ibnu Abu Sa'id Al-Khudri. 10 kelompok yang paling banyak. Maksudnya mereka ni rapat dengan Nabi. Dia antara prasyarat utama, sifat utama mereka apabila mereka di kalangan yang banyak meriwayatkan hadis, apabila kita meneliti kehidupan mereka, kita akan mendapati bahawa semua sahabat-sahabat ni rapat dengan Rasulullah. Itu antara sifat yang perlu ditiru oleh kita. Rapat dengan alim ulama. Carilah, tak ada seorang, tak ada 5-6 orang, cari seorang ustaz-ustaz alim ulama yang alim dan soleh, untuk kita rapat supaya dia banyak membantu dan membetulkan kita. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan, jika sekiranya dia berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya. Jika sekiranya dia juga berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang sedemikian itu, iaitu mengubah dengan hati, adalah selemah-lemahnya iman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni penting dan dia berkait dengan sebuah ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai ciri nombor 1 ummah yang cemerlang, ummah yang berjaya. Terbaik ciri yang pertama ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuhan sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tuhan tujukan kepada para sahabat secara khusus dan kepada semua umat Nabi Muhammad. Kamulah, kata Allah, sebaik-baik umat manusia yang pernah dikeluarkan oleh Allah atas muka bumi ini, umat Nabi Muhammad.
Apa sifat mereka? Untuk menjadi umat yang sifat pertama mereka, ta'muruna bil ma'ruf, mereka rajin nasihat, menasihati antara satu sama lain, buat kebajikan, rajin nasihat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di samping rajin nasihat untuk buat kebaikan, mereka juga rajin untuk melarang orang daripada melakukan kemungkaran. Lidah anggota mereka, kuasa yang mereka ada digunakan untuk menghalang orang daripada melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dia. Itu sifat Allah untuk umat terbaik. Kemudian pun bagi satu lagi huraian kepada ayat itu, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, siapa-siapa pun di kalangan kamu yang melihat kemungkaran ataupun maksiat, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah, mestilah dia mengubah dengan tangannya. Siapa ni yang Nabi suruh ni? Siapa? Semua orang Islam, lelaki dan perempuan. Tajuk ni besar, tajuk ni sangat besar. Perempuan, yang ada jawatan dan yang tak ada jawatan, siapa saja. Adakah orang biasa boleh pimpin? Boleh, dengan tata cara dan tertib yang dipanjang lebarkan oleh Islam. Orang yang tak ada duit boleh tegur orang yang, ya, tak kira kalau dia tak ada duit pun dia boleh tegur orang yang ada duit. Tanggungjawab untuk mencegah kemungkaran melalui latar belakang seorang manusia. Adakah seorang isteri boleh nak tegur suami dia? Boleh. Seorang isteri juga boleh menegur suaminya walaupun suaminya ketua keluarga, tapi dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Islam. Hak tu panjang, nak masuk satu-satu tu. Nak masuk satu-satu tu, yang tu panjang. Pemerintah tegur rakyat, rakyat orang biasa nak tegur pemerintah. Semua tu dia ada tata cara dia, Nah, yang tata umum, adab yang paling umum untuk semua jenis teguran dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Kemudian ubah dengan tangan. Adakah bila tengok budak-budak muda naik motor bawa perempuan apa semua terus dikata dia? Ni Nabi kata falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan ni bermaksud dengan kuasa yang ada pada kita. Seorang ayah, kuasa seorang pegawai daerah, kuasa seorang pegawai polis, kuasa cikgu dan sebagainya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih, nak ubahlah dengan lidahnya. Ubah dengan lidah, tegur dengan lidah. Tiada lidah, tegur dengan lidah dia. Kalau dia manager, bos sebuah syarikat, dia boleh wajibkan siapa-siapa nak kerja di syarikat saya dengan sempurna. Ikutlah saya bos. Boleh tak? Boleh. Siapa nak kerja dengan saya kena tutup. Itu falyughayyirhu biyadihi. Dia tengok pekerja dia ada 2-3 orang tak tutup aurat, hari-hari main pakai seluar jin. Seluar jin pakai t-shirt tu. Setengah syarikat swasta boleh pakai macam ni. Setengah syarikat swasta kan, bukan kelak lah, syarikat swasta pejabat ni. Saya banyak ceramah kuliah di pejabat, ketat. Maka bos tadi kata kerja kat sini antara syarat tambahan dia mesti menutup aurat. Dia boleh buat. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Nabi falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan kuasa yang dia ada. Hak ni iman yang paling kuat sekali. Kedudukan iman seorang hamba yang paling kuat sekali apabila dia boleh mengubah, menegur kemungkaran dengan tangan ataupun kuasanya. Nabi kata kalau tak ada yastati' fa bi lisanih, dengan lidah dia, dengan nasihat mulut dia. Fa in lam yastati' fa bi qalbih. Nanti kita masuk uraian dia cara mendalam. Nabi kata kalau tak boleh juga, kuasa pun tak ada, dengan lidah pun tak berani, segan ustaz, orang kata
tunjuk warung. Saya orang kata bagus sangat hang. Tu dia. Basah hari ni kan. Maka dia pun segan nak buat macam mana? Fa biqalbih, maka tegurlah, ubahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Maksudnya kita mengingkari dengan hati kita. Dengan kita menyebut aku tidak redha dengan kemungkaran itu. Aku tak setuju dengan kemungkaran itu. Setiap kali kita tengok. Nabi kata menegur dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Tapi alhamdulillah lah ada juga iman yang paling menakutkan hari ini ialah apabila melihat kemungkaran, hati sudah biasa dengan kemungkaran, hati sudah terlalu redha dengan kemungkaran, hati pun dengan kemungkaran. Dia pun masa tak ada apa, biasa. Dia kata tak ada apa. Hari ini dia kata biasa. Buat, dia kata yang tu bawah daripada adhaful iman. Nabi garis hak adhaful iman tak sah, hak teguk dengan hati. Tiap-tiap kali dia tengok benda tak elok, hati dia tak senang, hati dia rasa tak elok. Itu teguran daripada hati. Maksudnya dia yang tu adalah selemah-lemah iman. Dan teruk pada tu, hak bawah pada tu lagi lah, yang tak bahasa apa. Kita tengok uraian dia lagi. Kemudian hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis sahih, hadis yang kuat. Ada pula hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang di antara kandungannya hampir sama dengan hadis tersebut ini. Nilaian hadis, tema mengandungi suatu pengertian yang bernilai, yang patut dengan penuh minat oleh orang ini. Mengingat kebaikan dari persamaan rasa tanggungjawab dalam usaha mencegah segala mungkar, sendi kepribadian hidup masyarakat. Kemudian ke surat 367. Kewajipan pengubahan yang mungkar. Apa hukum kita mencegah kemungkaran? Hari-hari kita tengok hari ini. Apa saja. Orang buat pesta minum arak di Malaysia. Pesta minum. Sebab tu semua boleh. Buat pesta minum arak. Kita hak duduk di sini ni, duduk di Penang, duduk negeri lain, nak kena buat apa? Duduk saja kah? Mesti mencegah. Alhamdulillah, Persatuan Ulama Malaysia kah? Persatuan Ulama Malaysia mengeluarkan surat bantahan terhadap padangan marin. Tu buat bantahan dengan surat. Buat macam mana? Kuasa tak ada. Kuasa ada kat siapa? Kuasa ada kat majlis bandaran ke, majlis daerah ke, ada kat pemerintah, dia yang boleh halang. Jadi tak ada kuasa. Fabilisani. Fa illam tak mampu kuasa fabilisani. Inisiatif fabilisani. Buat surat, hantar, nyata setuju sekian. Dan ni bagaimana? Betul ke? Okey, kemudian 7E jual arak. Penduduk Tikam Batu ada naik 7E satu. Di situ jual arak. Naik 7E tu dia duduk kawasan bahaya, taman kampung semua dekat-dekat. Jadi penduduk buat bantahan. Bagus ya? Kan ada kuasa tu menggunakan kuasa lah tu. Menggunakan kuasa penduduk buat bantahan, pi jumpa, buat surat, pi kan bagi tahu kata kami tak setuju untuk dijual arak. 7E nak buka lah, jangan jual arak. Maka itu mengubah, menegur dan menutup jalan-jalan kemungkaran dengan cara yang kita mampu. Dia yang paling kuat bila untuk menegur kemungkaran tu dengan cara berjamaah. Kemudian hukum dia adalah wajib. Bukan sunat Tegur kemungkaran adalah wajib. Bayangkan apabila semua umat Islam menegur kemungkaran, maka tak ada orang kemungkaran, dia malu, dia akan malu. Kita duduk taman, ada orang taman kita pakai tak elok, menjolok mata. Bila dia lalu depan rumah, pak cik tu kata ni apa, pakai
labuh sikit kot, nampak manis sikit, noh, pakai macam ni nampak tak elok pun. Lalu depan rumah pakcik kedua, pakcik berdua pula berhenti. Satgi mak 5 orang tegur dia sehari. Larat nak pakai macam tu. Sampai 5-6 orang tegur. Kalau semua jalankan, jawab. Tu yang susah sekali, noh. Tu yang paling susah. Tapi dia kena lah, tengok situasi. Kan, saat lagi pi tempat dengan tak kenal siapa dia duk tahan orang ikut maksiat zaman hari ni, jalan depan orang ramai kira tahan orang lah kerja dia, duduk tepi jalan tahan hang buat ni ikut situasi lah tuan. Kemudian jadi nahi mungkar hukum dia adalah wajib kepada semua orang yang dah baligh, laki-laki ataupun perempuan. Maka buatlah takat mana yang boleh, takat mana yang mampu, terutamanya orang-orang yang ada kuasa. Kalau dalam qaryah ni, antara orang takut ni adalah tu imam. Orang takut ke tu imam, noh. Tu imam kan nuri mati, tahlil, tanam kat kubur dia, tak payah tanam kat dia ni, kat kubur kami. Dia tak pernah mai semak. Orang takut ke? Kan esok nak menikah, tu imam orang kenal dia, tu imam nombor 1, dia imam masjid nombor 1. Bila perempuan dia kata ni tak usah duk jalan dengan lelaki mana arah, noh, duk keluar kerap sangat ke orang sama dia semua duk nampak ni, duk keluar dengan jantan dia, jaga adab sama, Islam tak bagi. Dia tegur, dia sendiri tegur. Saya budak perempuan tu, dia fikir juga esok nak menikah kan, sah juga. Jadi orang yang ada kuasa, Nabi suruh gunakan mandat yang Allah sebaiknya, kerana ia adalah kewajipan. Kewajipan. Di sekolah cikgu lah, kalau di sekolah cikgu ataupun paling tinggi sekali pengetua. Ni pengetua hisap rokok lain, pi belakang dia hisap rokok sekali, cikgu lain nak kata apa kan? Hidup hisap rokok ni kan, pengetua dia kan, gunalah Allah bagi. Jangan sampai dengan jawatan yang dia tak laksanakan tanggungjawab tu jadi beban dan dosa kepada dia kan. 1000 orang budak, dia pengetua, bawah dia ada 1000 orang budak, 80 orang cikgu. Berapa banyak cikgu hak tak tutup aurat, macam-macam lah, nah, dan sebagainya. Dia boleh tegur. Wajib, wajib. Kemudian kewajipan mengubah adalah di atas orang yang melihat kemungkaran. Ubah ni orang yang tengok, nampak dengan mata kepala dia, nampak dengan depan dia. Kalau tak tegur berdosa, Ustaz, berdosa. Tak tegur berdosa. Alhamdulillah, Nabi SAW menyediakan 3 cara teguran untuk orang yang paling hebat, sederhana dan paling lemah kan? Kalau tak tegur berdosa. Kemungkaran ialah sesuatu yang diingkar oleh syarak atau yang tidak disukainya, iaitu seperti meninggal yang diwajibkan atau melakukan yang diharamkan secara terbuka atau terang-terangan. Ini definisi mungkar, garis tuan. Ini penting. Mungkar ni apa? Kita Allah wajibkan untuk, maka nak kena tahu definisi dia. Mungkar ni apa dia? Kemungkaran ialah sesuatu yang diingkar oleh syarak. Apa yang syarak tak benarkan, yang tu kemungkaran. Minum arak, kemungkaran. Berzina, kemungkaran. Riba, kemungkaran. Tato aurat, kemungkaran. Isap rokok, kemungkaran. Mengumpat, seperti meninggalkan kemungkaran, kena tegur. Dalam rumah kita ada anak-anak yang tak solat, kita main mengaji, tapi anak tak semayang. Tak semualah, ada 2 orang anak tak semayang, kena tegur? Kena. Umur 30 lebih dah, Ustaz. Walaupun dia umur 60, kita 80, dia tak ada had tegur. Nak tegur anak kita, dia tak ada had umur. Kita 80, dia 60, tak lekat semayang, kena tegur. Ustaz, 60 bukan kata rebung
jadi buluh tua dah. Tak kira dia buluh tua ke buluh reput ke, tegur. Dia nak berubah tak berubah tu dia punya pasal. Tu pasal kasar. Dia nak berubah ke tak mau ke, tegur. Allah tanya esok, tegur ke tak? Allah tak tanya pasal apa anak hang semua tak masuk syurga. Allah Ta'ala tanya, tegur dah? Tegur. Anak-anak 5 orang neraka contoh. Tuhan tanya, tegur tak? Tegur. Tegur sudah selesai. Tindakan kita mesti tegur. Kemudian dia kata, meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram secara terbuka atau terang-terang. Yang terbuka atau terang, yang tu baru maksiat yang wajib ditegur. Maksiat yang dibuat dalam rumah masing-masing dan terang-terang, adakah yang tu juga wajib kita pergi ceroboh masuk? Tak. Islam tak suruh pergi cari. Kalau kita nampak, yang tu kena pergi tegur. Saja-saja nak pergi serbu. Contohnya mereka bincang dengan majlis agama, tak kira lah pejabat agama dengan polis apa semua. Malam ni kita nak serbu section 2. Serbu apa ni Ustaz? Disko ke dah rumah orang? Tak boleh. Hak tu tak boleh, yang tu haram. Cari aib orang, nak pergi bongkar maksiat kalau rumah dia, itu tidak dibenarkan. Walaupun dia buat maksiat, walaupun dia minum arak. Hak laki-laki ni bawa balik perempuan. Bawa balik perempuan tu masuk daripada awal lorong tu, semua orang nampak masuk tu. Tu kena lah. Tuan-tuan, ni konsep dalam Islam. Kita tak boleh pi bongkar, pi bongkar. Kemudian kecuali seorang ayah dengan mak ataupun seorang cikgu dalam mendidik, dia nak cek kan, dia nak cek anak dia bawa apa, simpan apa, anak dia buh apa dalam beg, yang tu boleh. Ada ulama boleh. Zaman hari ni kan, mak ayah kena cek. Zaman hari ni mak ayah mesti cek bilik anak. Jangan duk biarlah bilik, tak tahu Ustaz tak pernah masuk bilik tu, buka pun berbau dah. Buka pintu lah, bau mengembung. Kami tak pernah masuk bilik tu. 3 tahun dah tak pernah masuk. Silap 3 masuk orang dalam bilik tu. Kita rumah 2 tingkat, duk bawah, kita pun di bawah, mereka duk atas kan. Kena masuk, kena cek. Anak-anak hari ni kena cek. Masuk dalam erti melihat ialah mengetahui secara pasti kemungkaran itu berlaku pada tempat yang tertentu. Ini tuan, memang kita nampak tak sah dia bawa balik masuk dalam rumah. Daripada pukul 7 malam tak sah, lah ni pukul 12 tak keluar lagi daripada orang. Itu kena pergi. Nampak ni? Masuk dalam erti melihat, mengetahui secara pasti kemungkaran itu berlaku pada tempat yang tertentu. Dan kemudian yang lain diterangkan pula betapa berat tanggungjawab mencegah perkara yang mungkar dan atau maksiat, hingga dijelaskan akibat yang akan dikenakan perkara itu dibiarkan begitu saja berlaku. Pasal apa dia atau maksiat? Sebab mungkar dia lebih umum daripada kataan maksiat. Kalau maksiat ni dia sesuatu benda dosa yang dilakukan oleh orang yang benda dosa yang dilakukan oleh orang yang berakal, maksiat. Kalau mungkar dia umum lagi, benda dosa yang dilakukan oleh orang berakal ataupun tidak berakal. Orang gila, dia keluar dia minum arak, maksiat kan mungkar. Untuk mungkar kena tegur tak? Kena. Walaupun dia gila, kena beritahu dia kan. Itu beza mungkar dengan maksiat. Kemudian tengok berat hadis ni. Inna Allah la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah hatta yarau al-munkara baina dhahranayhim ruhu fala yunkirunahu fa idza fa'alu dhalik
azaballahu al-ammata wal khassah. Nabi kata sesungguhnya Allah tiada menyiksa orang ramai dengan perbuatan orang-orang yang tertentu hingga itu melihat mungkar itu tengah mereka, sedang mereka berkuasa untuk mengingkarinya, untuk menegurnya. Sekiranya mereka perbuat yang demikian, maka Allah menyiksa orang ramai dan orang yang tertentu itu. Dia hadis ni maksudnya macam ni. Nabi nak beritahu antara kaedah amal makruf nahi mungkar ini, konsep mungkar ini ialah Tuhan takkan seksa penduduk satu kawasan tu dengan hanya segelintir saja buat dosa. Tuhan takkan seksa penduduk sebab segelintir buat dosa. Satu. Sehinggalah Allah akan turunkan bala dan seksa sehinggalah apabila kemungkaran itu dilakukan oleh segelintir itu di tengah-tengah orang ramai, sampai orang nampak dan berleluasa, kemudian tak ada siapa pun yang menegur kemungkaran itu. Waktu tu Allah akan turun azab kepada umum dan juga kepada orang yang hak buat dosa tersat. Semua dapat. Semua dapat. Hak buat dosa pun dapat, hak tak buat dosa pun dapat. Yang ni peraturan undang-undang bala daripada Allah Azza wa Jalla. Apabila majoriti penduduk satu kawasan itu melakukan kemungkaran kepada Allah dan tak ada siapa tegur, maka ketika itu halallah bala dan kebidanan Allah untuk diturunkan kepada penduduk situ. Bila tak ada nahi mungkar, pencegahan kepada kemungkaran. 368. Kita baca ni, 368. Mengubah atau mencegah dengan tangan, lidah dan hati. Ni dia nak perincikan. Yang tuan-tuan kebanyakannya dah tahu. Yang pertama, kita baca yang pertama dulu. Hak Nabi kata tiap-tiap kali satu orang Islam lihat apa-apa kemungkaran ataupun maksiat, wajib dia tegur. Cara mana ya Rasulullah? Yang pertama guna tangan dia, kuasa yang dia ada. Mengubah para ulama iaitu dengan kekuatan atau dengan kekuasaan orangnya menurut cara yang lebih berkesan, dan tidaklah dikendaki dengan erti tangan mengubah dengan cara kekerasan yang membawa pertumpahan darah, cara yang menimbulkan kekacauan. Ubah dengan tangan, jangan salah tafsir. Dia guna kekerasan tangan dia, katuk orang buat maksiat, benda nak tegur betul, cara tu salah, maka jadi dengan tangan ni dengan kuasa yang dia ada, dengan cara yang menimbulkan kekacauan yang lebih dahsyat, itu tak dibenarkan, yang lebih dahsyat bencananya dari perkara yang mungkar itu sendiri. Tengok orang buat maksiat, dia pergi ambil benda katuk orang tu, jadi teruk, lagi teruk, berkelai riuh rendah pula satu tamat, jadi besar daripada mungkar hak asal itu. Bahaya. Kemudian yang kedua, mengubah dengan lidah. Ini kita nak kena belajar lah. Mengubah dengan lidah ni nak kena belajar sebut. Setelah tidak dapat mengubah dengan tangan, kuasa kita, jika difikirkan ada faedahnya atau kesannya, kerana dapat diterima dan dipatuhi nasihatnya atau tunjuk ajarnya, kemudian perkara yang mungkar itu pun diberhentikan. Maksud dia dengan lidah tersat. Kita tengok satu benda, kita kata aku kuasa apa pun tak ada, maka boleh pi nasihat. Boleh pi, dan nasihat itu pula mestilah dengan aturan yang ketat. Tak boleh mengaibkan orang tu di depan orang ramai. Tuan-tuan, nak nasihat orang antara peraturan, jangan aibkan dia, malukan dia depan orang ramai. Nak tegur dia, sebut ni hang ni minggu lepas aku tengok depan orang ramai, dia ni salah. Kalau jenis lidah macam tu, orang yang tak reti jaga adab untuk tidak tegur lagi bagus. Sebab kalau dia tegur lagi, dia memalukan kawan ni, membongkar aib kawan ni depan orang ramai, lagi dia berdosa. Tak sah dia berdosa, tapi bila dia tegur depan orang ramai, 5 orang dengar, dia tanggung dosa 5 dosa besar, memalukan orang.
Tuan-tuan, jadi banyak kali sikit, jadi lagi banyak. Maka kena tahu adab dia. Yang pertama, jangan malukan dia. Dan yang kedua, sekiranya seorang isteri kepada suami, nak tegur isteri kepada suami, anak nak tegur mak, anak nak tegur ayah, mestilah tak boleh mengangkat. Kalau suami, tinggikan suara sikit, keraskan sikit suara dia, suami boleh. Tapi kalau isteri, dia nak tegur suami dia buat salah, dosa besar, boleh, tapi tetap suara dia. Nah, ini dalam Islam. Dengan begitulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ayah dia ni jual berhala. Tuan-tuan, lagi sakan jual berhala tu, bukan kata ke. Dosa nombor satu dalam dunia ni adalah mensyirikkan Allah. Ayah dia jual berhala. Nabi Ibrahim pi dan lemah lembut, wahai ayahku. Tiap hari dia pi, setiap hari, sampai ayah dia kata, hang sebut, hang jangan mai dah. Dalam Quran Allah ceritakan bagaimana gigih Nabi Ibrahim menegur ayahnya sendiri, yang akhirnya dia pun kata tak apa, dah ayah dia tak redha dah, hang jangan mai dah, hang jangan mai dah. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohon supaya Allah mengampunkan dosamu, kata Nabi Ibrahim. Gigih dia, no? Tapi dia tegur dengan beradab. Begitu juga Nabi Musa menegur Fir'aun. Fir'aun ni bukan orang lain, tuan-tuan. Fir'aun ni ayah angkat. Kalau tuan-tuan perhati balik Nabi Musa ni, Fir'aun ni ayah angkat. Jaga daripada kecil. Bukan jaga daripada lahir tu, tak sampai umur setahun lagi. Ambil anak angkat, jadi anak angkat Fir'aun dengan Asia. Buat jadi anak angkat daripada bayi. Cuma menyusu dengan ibu dia sendiri. Lepas cari siapa nak menyusu ni, budak menyusu lagi. Maksudnya umur tak lebih 2 tahun. Duduk dalam istana yang paling besar dalam dunia ketika tu. Istana mewahnya. Sampailah umur berapa belah tu duduk dengan Fir'aun. Lama ayah dia. Ayah angkat lah, bukan ayah ni lah. Ayah yang jaga. Akhirnya Tuhan suruh pergi jumpa Fir'aun yang sangat zalim tu. Fir'aun yang kalau orang buat salah, dia panggil pangat minyak. Macam tu lah. Tahu bohlah minyak. Zalim tak zalim no? Sama macam Bashar lah hari ni. Sama macam Bashar. Bashar dia dapat tahu mana rakyat yang buat salah, yang lawan, panggil, kita tembak. Macam tu lah. Lebih kurang Fir'aun lah. Dia punya pendekatan dia sama. Jadi Nabi Musa alaihissalam bila nak pergi ke Fir'aun, satu orang yang sangat kejahatan dia pada tahap kemanusiaan lebih jahat pada semua manusia sampai mengaku Tuhan. Nabi Musa ajak Harun alaihissalam, sepupu, ya Allah, benarkanlah aku untuk membawa Harun sebagai peneman, dan Harun lebih fasih daripada aku. Nabi Harun Allah Ta'ala pun tapi idhaba ila Fir'aun, pilah kepada Fir'aun. Pergi nak buat apa? Menegur kemungkaran yang Fir'aun buat. Apa kemungkaran Fir'aun buat? Mengaku kata dia Tuhan. Hak tu nombor satu, kemungkaran dia paling besar. Dahsyat lah, memang paling dahsyat. Tak ramai raja-raja yang dengan mulut no. Dengan tindakan ramai, tapi tak berani sebut. Dengan tindakan ramai. Dia ni bukan saja dengan tindakan, mulut pun dia kata ana rabbukumul a'la. Yang Allah nak suruh Nabi Musa dan Tuhan kata izhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina. Cakaplah dengan Fir'aun yang bengis itu dengan nada yang lemah lembut, supaya dia boleh terima. Dan bila Nabi Musa pi, boleh Fir'aun bukan terima nasihat tu, Fir'aun terima untuk dengar nasihat tu. Bukan terima nasihat, terima untuk dengar. Silakan apa dia Musa, hang ada apa? Lah menyampaikan tanggungjawab dia. Kemudian mengubah dengan lidah. Mengubah dengan lidah. Ada satu orang dia kerja satu syarikat swasta. Syarikat tu tak ramai orang, syarikat kecil lah.
Saya tak boleh nak cerita perinci sangat noh, lagi dia jadi orang tahu. Kemudian dia seorang lelaki, yang lain 3 orang perempuan. Syarikat kecil, tapi syarikat tu agak mewah lah, kecil je, muka pekerja dia tak ramai, 4 orang. Bila 4 orang ni buat kerja sejam habis pagi, orang masuk data habis. Dia kata, ustaz saya tak boleh nak kerja dah, lepas ni habis kerja je, kerja lepas mengumpat orang, tiap-tiap hari mengumpat orang. Sagi gosip keluar hak artis ni, jiran ni, kata ke anak kawan nu, kata ke anak kawan ni, hari-hari ustaz. Kau ni muda, hak duk menyembang tu pula 30, 40-an, 50-an apa ni, perempuan 3 orang ni. Nak buat macam mana ustaz? Nak kata kah? Nak kata alim? Kan dia kata saya pun tak alim. Saya kata senang je. Ni ada komputer, tiap-tiap meja ada komputer. Internet mesti ada. Download ceramah-ceramah tajuk mengumpat. Download ceramah tajuk mengumpat. Tala speaker pergi belah tu. Lepas tu dengar, buat dengar. Dia buat Ustaz Azhar Idrus mengumpat. Tajuk kan. Dia download, dia pasang, hari-hari dia pasang. Biar lepas tu dengar. Tu cara dia. Yang tu dengan lidah tak boleh. Yang tu antara dengan kaedah yang kita mampu. Kemudian mengubah dengan hati, yang ini ketiga. Setelah tiada dapat diingkar dan diubah dengan tangan dan lidah, tetapi pengubahan atau keingkaran dengan hati adalah tanda majoriti mungkar yang kita tengok. Alhamdulillah lah kita ingkar dengan hati kita. Maksudnya tu Nabi kuasa dengan lidah. Ianya adalah fardu ain atas tiap-tiap orang Islam. Fardu ain tuan-tuan, tiap-tiap orang Islam kena tegur. Artinya wajib atas mereka mengingkari perkara yang mungkar itu dengan hati. Nampak tuan-tuan? Dan menyetujui dengan sepenuh hatinya akan perkara itu berlaku. Kita tengok kemungkaran, kita dengar kemungkaran, kita kata aku tak redha dengan mungkar ni, dengan maksiat ni. Aku tak setuju dengan maksiat ni. Sebut dalam hati kita. Dia akan menghasilkan iman tuan-tuan. Menambahkan iman dalam hati kita. Tambah zaman hari ni tuan-tuan tengok ada zaman. Orang yang ada Facebook, WhatsApp, Twitter ni. Manusia hari ni dia karang satu berita maklumat, dia karang gaji penjawat awam akan dinaikkan tahun depan. Ini telah disahkan oleh DG 41 ke atas naik 1000. Ini orang kat baca ni. Manusia hari ni dia boleh karang benda muhung ni. Maka berita ini adalah gembira untuk kita pun kaji tengok. Esok keluar pula penafian, notis penafian daripada pejabat ketua setiausaha. Tak ada naik apa pun, kami tak nak sebut apa pun. Manusia dalam internet tuan-tuan, jutaan orang baca. Dia tanggung dosa menipu 1 juta hingga 2 juta dosa menipu. Tak pasal-pasal. Hari tu tsunami. Sila beri perhatian, tsunami akan berlaku. Kan jabatan dia sebut ni. Ketua pengarah ni akan sebut, ketua pengarah ni sebut angin. Sagi jabatan meteorologi pun keluar. Sebenarnya tidak ada apa, kami tak pernah sebut. Manusia hari ni dia boleh usaha bersungguh-sungguh, duduk depan tab dia apa semua ni, karang berita muhung, sanggup pergi ambil ni nama pengarah bubuh edar, dapat 1 juta dosa besar hanya dengan satu klik share saja. 2 besar tu kalau orang duk sebab lagi hari ni. Zaman yang memerlukan pada iman, pada iman. Bila manusia tidak dapat lagi membezakan di antara hak dan batil. Ni satu lagi filem yang duk keluar lah ni dengan drama ni. Cinta apa? Dia tajuk tu pun tahu dah. Tengok memang muhung sungguh lah. Betul apa dia tu, cinta syurga apa tahu? Apa cinta apa dah? Tak cinta syurga apa? Cinta ibadah. Pengarah setan tu buat. Jahat sungguh cinta ibadah. Dalam tu betul-betul orang tak tutup aurat, duk bercinta apa semua. Memang kisah cinta.
Dia pun cinta ibadah. Tak kira lah dia nak bawa ke mana pun. Saya tengok Ustaz, saya nak tahu benda apa cinta ibadah. Memang cinta ibadah. Cinta tu memang cinta yang diharamkan betul-betul oleh syarak. Cinta sebelum dengan orang cinta. Tajuk tu menipu semua. Ada lagi satu kemudian. Hadis yang terakhir untuk pagi ini. Iza umilatil khati'ah, muka surat 369 atas kali. Fil ard kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Apabila dikerjakan di atas muka, di dalam permukaan bumi ini, maka adalah orang yang menyaksikannya tetapi dia membencinya seperti orang yang tiada menyaksikannya. Nampak tak? Dia tengok tapi dia benci dengan maksiat tu. Nabi kata macam dia tak tengok. Maksudnya lepas dah lah. Tanggungjawab wajib dia tegur tu lepas, walaupun selemah-lemah iman. Dan Nabi kata siapa yang kejahatan tetapi ia suka kepadanya. Dia dengar aja orang nak buat apa nama ni, pesta minum arak apa semua, tapi dia rasa okey ke? Dia dengar aja orang nak buat, dia kata okey. Nabi kata apa? Adalah orang yang menyaksikannya. Dapat dosa tak pasal ya? Orang yang dengar kejahatan, maksiat akan dilakukan, dia berasa selesa, dia berasa tenang. Waktu dia berasa tenang tu, dia berdosa kerana dia tidak mengingkari dengan hatinya. Walhamdulillah. Amin. Kita baca mak surat dan suratul kahfi. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك لا شريك لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطان رضيت بالله وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ من العجز والكسل
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك آتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين تابعين وتابعين إحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله Surah Kahfi ayat 1 sampai 10 sahaja ke surat 293. Ke surat 293 ayat 1 hingga 10 sahaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'aliman liyunzira ba'san shadidan huwa mu'minin wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati an ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Kita sambung kitab fiqh. Nak bawa kitab lain. Alhamdulillah. Pinjam kitab bawa kitab ni. Ada kitab lebih, ada kitab lebih kan? Ada. Okay. Tak mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, kita menggunakan kitab fiqh manhaji jilid yang ke-6, muamalat. Muamalat dan keuangan Islam, macam-macam lah. Jual beli, pinjam, sewa, tempah. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitulah bab jual beli. Hari ini kita nak tengok satu dalam bab jual beli. Masih lagi dalam tajuk jual beli, subtopik iaitu tajuk dia khiyar. Ini ada dalam Islam, ini ada dalam kita akan tengok yang mana yang kita praktik, yang mana yang kita tak praktik, yang mana yang kita, yang mana yang bukan cara Islam. Inilah yang cara yang dituntut, yang berdasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni semua ni ulama keluarkan hukum-hukum ni keseluruhan hadis Nabi, beserta dengan khiyar. Tajuk khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Membuat pilihan ataupun khiyar dalam jual beli. Khiyar maksud dia pilihan. Khiyar juga bermaksud timun dalam bahasa Arab. Tuan-tuan pergi market, dia tulis khiyar 50 lira kilo, timun 50 lira sekilo. Dalam bahasa Arab khiyar juga adalah timun. Dalam bahasa Arab juga khiyar pilihan. Maksud dia pilihan. Waktu kita jual beli dalam Islam, yang Nabi ajak, kita boleh buat pilihan untuk menangguhkan jual beli itu. Contoh saya sebut satu je. Kita beli yang ni, kita pun bayar kat dia RM1, penjual pun dah ambil, kita pun dah ambil ayam. Kemudian kita kata, saya memilih untuk khiyar selama 3 hari. Saya memilih untuk khiyar selama 3 hari. Khiyar syarat selama 3 hari. Saya nak berbalik dulu benda ni. Kalau mak saya tak mau, saya nak hantar balik. Hak kita duk buat tu kadang-kadang. Kan, kita kata kat tokek ni nak ambil dulu, lepas bayar duit kita punya barang ni. Sekali kalau lepa tak mau, orang tu tak ada cacat apa, elok, cumanya tak kena jenama hak dia minta. Sekali aku hantar balik no. Kata boleh. Itu masyarakat Melayu buat dah. Buat. Barang tak rosak apa, cuma kita kata takut bini tak kenal ni, tak tahu. Orang perempuan kalau dia suruh beli rempah tarbus, kita rempah apa nama ni, cao punya, cao nama cao, dia kata hampir tukar. Tak mau nak hak tarbus juga. Contoh je begitulah. Jadi kita pun apa nama ni, kalau aku nak omai tukar, apa dia punya kaitan dia dengan jual beli yang ada dalam Islam. Menjadi dasar dalam kontrak jual beli. Kontrak dianggap sah serta merta jika segala rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Dengan ini hak milik barangan yang dijual bertukar kepada pembeli dan hak milik barangan yang digunakan sebagai bayaran menjadi milik penjual.
Kita pergi beli yang mineral ni sebotol, kita pun pegang dah. Minggu lepas kita belajar kan. Bila berpindah jadi lepas hak milik. Dia pun dah ambil duit RM1 kita, ataupun dia dah ambil telur 5 biji. Kan boleh. Barang yang kita dia duit tu dua-dua dah ambil, selesai. Kedua-duanya dah selesai. Bertukar dan sudah bertukar hak milik. Okey, kemudian apa lagi? Oleh itu, kedua-dua pihak tidak mempunyai pilihan untuk kontrak tersebut. Habis dah dia ni dapat barang, dia tu dapat duit, tak boleh batal dah. Namun demikian, Allah Ta'ala tetap mengambil kira kepentingan manusia. Tentang tengok ayat pengarang tu ni, Allah Ta'ala tetap mengambil kira. Ni hak kita duk baca peraturan-peraturan ni bukan main daripada Rasulullah, bukan Nabi ambil daripada poket dia, bukan Nabi ambil dalam rumah dia, rumah mak dia Aminah di Mekah, daripada Allah Azza wa Jal. Dia pesuruh Allah. Yang Nabi ajar kita ni, yang Allah yang sarankan untuk kita lakukan. Allah sarankan, buat begini wahai manusia apabila kalian nak berjual beli. Akan menjaga keharmonian dan keberkatan dalam kehidupan kalian seandainya kalian patuh dengan apa yang aku arahkan. Itu kita nak. Bila manusia patuh, tunduk, pemerintahannya pemerintahan Islam, perundangannya perundangan Islam, jual belinya jual beli Islam, Allah Ta'ala kata, kami janji akan turunkan keberkatan yang melakukan benda yang kami suruh, yang hidup dengan cara yang kami suruh, jual beli dengan jual. Buat tuan-tuan. Okey. Tengok pengarang dia kata apa? Namun demikian, Allah Ta'ala tetap mengambil kira kepentingan manusia. Kedua-dua pihak yang menjalankan kontrak mungkin bersikap gopoh dan tidak teliti dalam membuat. Kadang-kadang orang tu dia buat jual beli lah, tak tanya habis. Dengar kata murah terus pergi beli. Dengar kata murah terus pergi beli, tak ada bincang ni. Padahal barang tu barang besar. Barang tu orang duk jual 50,000, tiba-tiba ada syarikat jual 30. Ada syarikat jual 30. Dia pun dengar 30 terus pergi beli. Tunjuk kat kawan-kawan, kawan-kawan kata hang guna setahun rosak barang ni. Jenama ni cepat rosak. Orang nak guna 20 tahun, hang guna setahun rosak. Waktu dia beli itu baru. Memang baru pun. Bapak tuan, tak ada rosak apa, memang baru, cuma barang tu tak tahan. Maka dalam Islam dia ada beberapa ruang. Islam nama dia khiyar ataupun iqalah, tajuk lepas ni. Oleh yang demikian, kesahihan jual beli tidak semestinya berdasarkan hanya apabila rukun dan syaratnya dipenuhi. Hak untuk meneruskan atau membatalkan kontrak. Adakah ini sebagai tanda prihatin dan pastikan agar kontrak tersebut dijalankan dengan. Kemudian kita masuk pilihan untuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah dipersetujui diberikan oleh syarak kepada pihak kontrak jual beli dalam 3 keadaan yang disebutkan sebagai khiyar. Yang pertama, kita nak tengok pagi ni satu ya saja, kita tengok. 1 khiyar majlis, 2 khiyar syarat, 3 khiyar aib. Ni kita nak amal ni, hari-hari kita jual beli. Kan? Sebab tu tajuk jual beli ni, hak mana yang boleh amal, kita amalkan. Tambah-tambah kita peniaga, kedai makan ke, kedai photostat ke, kedai jet ke, amalkan nak ni. Allah turunkan keberkatan. Walaupun rugi ustaz, pada pandangan kita rugi RM30, tapi Tuhan sekali Allah Ta'ala dia main top up keberkatan lain, berkat anak-anak, berkat kot lain. Allah Ta'ala main, kena yakin begitu je. Apa saja yang Tuhan buat turun adalah pandangan dan juga keharmonian manusia. 1 khiyar majlis, 2 khiyar syarat, 3 khiyar aib. Satu je, tengok khiyar majlis. Khiyar majlis ni macam pihak berhak menarik balik kontrak jual beli tersebut walaupun kontrak tersebut telah disahkan. Kita beli barang, kita beli buku ni kat apa nama, buku bancok kan, ambil kat kedai, kita pun ambil ni, saya beli buku ni RM5, dia pun kata dah ambil, kita pun ambil, dia pun ni. Boleh tak tarik balik? Ada cara untuk tarik balik ataupun membatalkan kontrak yang telah pun sah. Kontrak jual beli yang kita dah ambil barang, dia
barang pun duduk kat kita, ada cara untuk membatalkan kontrak tu. Kita tengok, ini cara pertama, khiyar majlis. Tapi dia ada syarat dia. Dan syarat-syarat tu bukan ulama ijtihad semua noh. Hadis Nabi. Bukan semuanya ijtihad para ulama. Dan secara fizikalnya mereka masih belum berpisah. Tuan-tuan, ni syarat pertama. Syarat khiyar majlis yang pertama ialah mesti pembatalan kontrak jual beli itu dilakukan masih dalam majlis. Apa maksud masih dalam majlis? Secara fizikalnya mereka masih belum berpisah, duduk dalam kedai lagi. Contoh, kalau kita masuk kedai runcit, dua-dua orang masih duduk dalam kedai lagi. Ada orang masih duduk dalam kedai lagi. Apa nama ni, contoh mudah lah, tu sangat-sangat noh. Banyak kitab, dia pun bagi kita pun dah pegang dah. Baru teringat duit bawa RM10 pergi beli kitab. Allah, orang perempuan pesan beli sotong tak saat ni. Nak patah balik rumah bukan dia. Duduk tang tu lagi. Ni nak khiyar majlis boleh lah. Okey. Kemudian kita tengok nah. Jadi khiyar, kalau kita sebut waktu tu saya nak khiyar barang ni, maka boleh, sebab masih dalam majlis. Lagi dia akan bagi tahu kalau bangunan tu besar macam mana dikira berpisah, kalau bangunan tu kecil macam mana cara berpisah. Kalau kita duduk di tempat awam, di market, dia tak ada bangunan. Di tengah bawah ni kita tengok. Jika mereka telah berpisah daripada majlis jual beli tersebut, khiyar ini tidak dibenarkan dan kontrak tersebut perlu dilaksanakan, mesti terus. Apa yang dimaksudkan dengan berpisah boleh dirujuk kepada amalan yang diguna pakai penduduk setempat. Tak habis gini, tak nampak semua lagi. Bagi kontrak yang dimeterai dalam sebuah rumah yang besar, sekiranya salah satu pihak keluar dari bilik ke halaman rumah atau sebaliknya, mereka bangunan kedai tu besar, masuk tingkat ni. Contohnya kita pergi supermarket 3 tingkat. 3 tingkat. Jadi khiyar majlis kita takat mana? Ulama berdasarkan hadis Nabi, bila mereka kaji, mereka mendapati bahawa bila berpisah fizikal, batal khiyar majlis, tak boleh buat khiyar. Bila kita pergi supermarket, dia besar, maksudnya kita keluar daripada yang tu dikira berpisah. Kalau bangunan tu banyak bilik, keluar daripada bilik itu kira berpisah. Okey, kemudian jika mereka berada di dalam rumah yang kecil, perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak keluar dari rumah tersebut, penjual ataupun pembeli. Lagi, jika mereka berada di pasar atau kawasan lapang atau di atas kapal atau sebagainya, perpisahan dianggap ini kalau kawasan luar, Padang, pasar malam, perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak berpusing ke belakang dan melangkah beberapa tapak. Tadi saya silap no. Maksudnya kalau supermarket tu kita naik floor kedua, tingkat 2 3, kan dia luas. Bila kita balik belakang, jalan 2 3 tapak, itu dah kira berpisah. Okey. Tak habis lagi. Nanti dia tak beritahu lagi khiyar ni macam mana ni. Sekiranya mereka berdua keluar bersama-sama atau berjalan bersama-sama, majlis tersebut masih berterusan dan mereka masih berhak menuntut khiyar. Penjual dan pembeli duduk jalan dalam rumah tu sekali. Rumah tu kecil ke, rumah tu besar ke, makanya dia kira tidak berpisah. Duduk sembang lagi pasal benda tu. Beli tablet ke, iPhone ke apa, duduk sembang lagi. Betul ke hang ni jual 8,000 ni, aku duduk tengok 3 je. Dah hang bayar dah apa semua, duduk betul lagi, duduk sembang berjalan lagi. Okey, kemudian lagi kali khiyar masih ada, masih boleh. Namun demikian, hak khiyar yang dimiliki tidak boleh digunakan jika salah seorang di antara mereka ataupun kedua-dua pihak membuat keputusan untuk memeterai kontrak. Contohnya, apabila mereka berkata kami telah bersetuju untuk meneruskan kontrak ini, atau kami memilih untuk meneruskannya. Kalau dia sebut macam tu, tak ada khiyar. Dia telah membatalkan khiyar yang telah
diberikan oleh syarak. Dengan kataan dia tu, lepas jual beli dia sebut tu pula, maka terbatal khiyar. Lepas jual beli, kawan ni ambil barang, kawan tu ambil duit, dia pun sebut, dia berkata kami dah setuju untuk meneruskan kontrak ni, maka terbatal peluang khiyar. Ataupun demikian juga salah satu pihak meminta pihak satu lagi membuat pilihan. Contohnya penjual berkata pilih antara teruskan atau jual beli. Tindakan ini menggugurkan hak khiyarnya. Ni kira betul ya, ni kira jadi bahasa kita, ni kira jadi no. Dia kata kira jadi. Ketika itu membatalkan hak khiyar majlis, membatalkan hak khiyar majlis pembeli atau penjual untuk membatalkan kontrak jual beli tadi, dengan sebutan tu, hak tambahan tu. Kalau adat kita ni kira jadi, tu uruf kita, adat kita, masyarakat setempat kita begitu. Jika hanya satu pihak saja yang membuat pilihan, kata ni aku kira jadi ni, penjual kata ni aku kira jadi ni, hak ni barang ni memang aku nak ambil ni, contohlah barang benda elok lah, pembeli tak kata lagi, dia kata aku tak maka ketika itu pembeli boleh membuat khiyar majlis. Apakah khiyar majlis? Penjual lah kan, penjual boleh membuat khiyar majlis, iaitu selama fizikal mereka tidak berpisah, penjual boleh kata aku tak jadi, walaupun duit dah bayar, barang dah bagi, dengan syarat tidak berpisah majlis. Itu nama khiyar majlis. Kemudian dalil hadis Nabi, banyak hadis berkenaan dengan tajuk khiyar ni. Tuan-tuan buka kitab fiqh yang tebal. Dua pihak yang berjual beli boleh membuat pilihan selagi mereka tidak berpisah dan sebelum itu mereka bertemu, atau salah seorang di antara mereka memberi pilihan kepada seorang lagi. Dalil di atas menunjukkan maksud ialah perpisahan fizikal sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menafsirkan hadis ini melalui perbuatannya kerana beliau adalah periwayat hadis ni. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' radhiyallahu anhu, jika Ibnu Umar radhiyallahu anhu membeli sesuatu yang disukainya, dia akan meninggalkan penjualnya. Pasal apa tuan-tuan dia tinggalkan penjual tadi? Barang ambil dah, duit pun penjual ambil dah. Pasal apa Ibnu Umar kalau dia tengok barang tu memang dia minat dengan harga pun elok, dia akan tinggal terus, keluar daripada majlis, supaya tak ada khiyar majlis. Tak boleh buat khiyar majlis, supaya pembeli tidak khiyar majlis. Kemudian juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, saya menjual kepada Amirul Mukminin Uthman sejumlah harta di Al-Wadi. Ini bukan ayat, tapi Al-Wadi ke bukan nama orang noh. Wadi ni harta yang duduk di sebuah lembah. Wadi ni lembah, bila dia ada tempat teduh orang berehat, ada pokok apa semua, tu wadi. Jadi dia kata aku benar menjadi segera berpaling dan keluar dari rumahnya kerana saya bimbang dia akan meminta semula jualannya. Dia retilah hak Nabi ajak kan. Kok Sayyidina Uthman takut dia berubah fikiran, tak jadi jual, maka boleh berlaku khiyar. Tapi bila dia dah keluar, habislah. Menurut sunnah, dua orang yang berjual beli boleh membuat pilihan sehinggalah mereka berpisah. Inilah salah satu lagi khiyar yang ada dalam Islam. Nanti insya-Allah kita akan tengok minggu depan, insya-Allah khiyar syarat pula. Penjual boleh buat syarat, pembeli boleh buat syarat, dan dia ada had-had dia sebagainya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.